Bab 3. Zaman Kegelapan Rohani. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang Tesalonika, meramalkan kemurtadan besar yang akan mengakibatkan terbentuknya kuasa kepausan. Dia menyatakan bahawa hari Kristus tidak akan datang, sebelum berlakunya kemurtadan dan manusia lewasa, iaitu anak kebinasaan menampilkan diri. Dia akan menentang dan meninggikan dirinya daripada semua yang disembah manusia. Dia akan duduk di dalam bait Allah dan mengisytiharkan dirinya sebagai Allah. Dan tambahan lagi, Rasul memberikan amaran kepada saudara-saudaranya bahawa kuasa rahsia keleluasaan sudah pun mula bertindak. 2 Tesalonika 2 ayat 3, 4 dan 7. Bahkan pada waktu permulaan dia melihat kesalahan-kesalahan yang memasuki ke dalam gereja, yang akan membukakan jalan kepada perkembangan kepausan. Sedikit demi sedikit, kuasa rahsia keleluasaan itu meneruskan kerja penipuan dan penghujahannya, yang mana pada mulanya secara bersembunyi dan senyap, dan kemudian semakin terbuka apabila ianya bertambah kuat dan dapat mengawal minda manusia. Kebiasaan-kebiasaan kafir yang mencari jalan mereka memasuki ke dalam gereja Kristian itu hampir tidak dapat disedari. Roh berkompromi dan penyesuaian diri telah disekat untuk seketika oleh penganiayaan-penganiayaan kejam yang ditanggung oleh gereja di bawah paganisme. Tetapi apabila penganiayaan telah berhenti dan agama Kristian memasuki mahkamah dan istana raja-raja, gereja telah menggantikan kesederhanaan rendah hati Kristus dan rasul-rasulnya dengan kesombongan dan kemegahan imam-imam dan penguasa-penguasa yang pagan, dan tuntutan Tuhan digantikan dengan teluri-teluri dan tradisi-tradisi manusia. Pada permulaan abad keempat, pertukaran agama kepada nama Konstantinus telah mendapat sambutan yang menggembirakan, dan dunia yang diselubungi dengan satu bentuk seperti kebenaran masuk ke dalam gereja. Sekarang pekerjaan korupsi berkembang dengan cepat. Paganisme yang sementara kelihatan seolah-olah ditewaskan, telah kelihatan seperti pemenang. Rohnya menguasai gereja. Doktrin-doktrin, upacara-upacara dan kepercayaan-kepercayaan karutnya telah digabungkan ke dalam iman dan kebaktian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kompromi antara paganisme dan agama Kristian ini telah mengakibatkan berkembangnya manusia leluasa sesuai ramalan dalam nubuat sebagai sesuatu yang menentang dan meninggikan dirinya melebihi daripada Tuhan. Sistem gergasi agama palsu itu adalah sebuah karya agung kuasa syaitan, satu monumen mengenai usaha-usahanya untuk menempatkan dirinya sendiri di atas takhta untuk memerintah dunia menurut kehendaknya. Syaitan pernah berusaha untuk membentuk satu kompromi dengan Kristus. Dia datang kepada anak Tuhan di padang belantara godaan, dan menunjukkannya segala kerajaan dunia dan kemuliaannya, menawarkan untuk memberikan segala-galanya ke dalam tangannya jika dia mengakui ketuanan Raja Kegelapan itu. Kristus menghadiah penggoda yang terlalu berani itu dan memaksanya untuk pergi. Tetapi syaitan mendapat kejayaan yang gemilang apabila menggunakan godaan-godaan yang sama kepada manusia. Untuk mendapatkan keuntungan dan kehormatan dunia, gereja telah dibimbing untuk mendapatkan pertolongan dan sokongan daripada orang-orang ternama dan terhormat di bumi. Dengan penolakan Kristus, gereja dipujuk untuk memberikan kesetiaan kepada wakil syaitan, iaitu Biskup Roma. Ia adalah salah satu doktrin yang memimpin Romanisme yang menyebabkan Paus adalah ketua Gereja Universal Kristus yang kelihatan, yang diberikan kekuasaan tertinggi mengatasi para biskup dan pastor di seluruh dunia. Lebih daripada ini, Paus telah diberikan satu-satunya gelaran ketuhanan. Dia telah dipanggil sebagai Paus Tuhan Allah, dan telah dinyatakan sebagai seorang yang mutlak. Dia menuntut penghormatan dari semua manusia. Tuntutan yang sama didesak oleh syaitan di padang belantara godaan masih didesak olehnya melalui gereja Roma, dan sungguh ramai orang yang bersedia untuk memberikan penghormatan kepadanya. Tetapi mereka yang takut dan hormat akan Tuhan menghadapi keangkuhan Paus yang berani melawan syurga ini seperti mana Kristus menghadapi permintaan-permintaan musuh yang licik itu. Hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya sahaja engkau beribadat. Lukas 4 ayat 8. Tuhan tidak pernah memberikan walau satu petunjuk dalam firman-Nya bahawa Dia telah melantik seseorang untuk menjadi ketua gereja. Doktrin mengenai ketuanan Paus adalah secara langsung bertentangan dengan ajaran-ajaran kitab suci. Paus tidak akan mempunyai kuasa ke atas gereja Kristus kecuali melalui perampasan.
Para pengikut ajaran Roma berterusan menentang para Protestan dengan tuduhan mengenai ajaran sesat dan perpisahan yang disengajakan daripada gereja yang benar. Tetapi tuduhan-tuduhan ini sebaliknya sesuai untuk diri mereka sendiri. Merekalah yang telah menurunkan panji Kristus dan meninggalkan iman yang telah dikurniakan Allah kepada orang salehnya. Yudas 3. Syaitan amat tahu bahawa kitab suci membolehkan manusia untuk mengesan penipuan-penipuannya dan menentang kuasanya. Disebabkan oleh firman itu, bahkan juru selamat dunia dapat menentang serangan-serangannya. Pada setiap serangan, Kristus menggunakan perisai kebenaran abadi dengan berkata, telah tersurat. Kepada setiap cadangan musuh, dia menentangnya dengan kebijaksanaan dan kuasa firman. Untuk syaitan mengekalkan pengaruhnya ke atas manusia dan mendirikan kewibawaan perampas kuasa kepausan, dia mesti membuatkan manusia jahil mengenai kitab suci. Alkitab meninggikan Tuhan dan menempatkan manusia fana pada kedudukan mereka yang sebenar. Dengan itu kebenaran-kebenarannya yang kudus harus disembunyikan dan ditindas. Logik dan pendekatan ini telah diterima pakai oleh gereja Roma. Selama beratus-ratus tahun pengedaran Alkitab adalah dilarang. Orang-orang dilarang untuk membacanya atau memilikinya di dalam rumah mereka, dan para biskop dan pegawai tinggi gereja yang tidak berprinsip mentafsirkan ajaran-ajarannya untuk mengekalkan kepura-puraan mereka. Dengan itu, Paulus menjadi seorang yang hampir secara universal diakui sebagai wakil Tuhan di dunia. Dianugerahkan kekuasaan ke atas gereja dan negara. Alat pengesan kesalahan telah disingkirkan. Dengan itu syaitan bekerja mengikut kehendaknya. Nubuat telah menyatakan bahawa kepausan telah berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25. Pekerjaan ini tidak ditangguhkan. Pemudaan imej-imej dan peninggalan-peninggalan artifak secara beransur-ansur diperkenalkan dalam kebaktian Kristian untuk memberikan mereka yang bertukar agama daripada kekafiran satu pengganti untuk penyembahan berhala, dan dengan itu menggalakkan penerimaan mereka dalam agama Kristian yang hanya atas nama sahaja. Dekri dari Majlis Awam akhirnya menubuhkan sistem penyembahan berhala. Untuk menyempurnakan kerja pencabulan itu, Roma berani untuk membuang hukum 10 Tuhan yang kedua, yang mana melarang penyembahan imej, dan membahagikan hukum ke-10 agar dapat mengekalkan jumlah hukum tersebut. Roh penyerahan kepada paganisme membuka jalan kepada pengabaian yang lebih jauh mengenai kekuasaan syurga. Syaitan, yang bekerja melalui pemimpin-pemimpin gereja yang tidak suci, turut mengubah hukum keempat, dan cuba mengasingkan hari Sabat yang purba itu, hari yang telah Tuhan berkati dan kuduskan, Kejadian 2 ayat 2 dan 3, dan menggantikannya dengan memuliakan hari perayaan yang dianggap sebagai hari matahari yang dihormati oleh orang kafir. Perubahan ini pada mulanya tidak dilakukan secara terbuka. Pada sepanjang abad pertama, hari Sabat yang sebenar telah dipelihara oleh semua orang Kristian. Mereka menjaga kekudusan Tuhan dan percaya bahawa hukumnya tidak boleh berubah. Mereka dengan bersungguh-sungguh menjaga kesucian ajaran-ajarannya. Tetapi dengan licik sekali syaitan bekerja melalui ejen-ejennya untuk mencapai matlamatnya. Hari Ahad dijadikan sebagai satu perayaan untuk menghormati kebangkitan Kristus, agar perhatian orang ramai boleh dibawakan kepada hari Minggu. Upacara-upacara keagamaan diadakan pada hari itu, namun ia masih dianggap sebagai hari rekreasi, kerana hari Sabat masih dipelihara dengan suci. Untuk mempersiapkan jalan bagi pekerjaan yang telah dirancang untuk mencapainya, syaitan telah membimbing orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Kristus untuk membebankan hari Sabat dengan ketetapan peraturan yang sangat ketat, sehingga membuatkan pemeliharaannya merasakan sebagai satu beban. Seterusnya, mengambil kesempatan dari terang palsu itu agar benar-benar dianggap demikian, lalu dia menghinanya sebagai institusi Yahudi. Sementara orang-orang Kristian pada umumnya terus memelihara hari Ahad sebagai hari perayaan yang menggembirakan, dia membimbing mereka untuk menjadikan hari Sabat sebagai hari berpuasa, hari kesedihan dan kesuraman, agar dapat menunjukkan kebencian mereka kepada orang-orang Yahudi.